Pendidikan merupakan proses yang terancang bagi mengembangkan potensi murid dan melestarikan ilmu di mana keberkesanannya dinilai melalui perubahan tingkah laku yang kekal. Bruce Frederick Skinner mengemukakan teori penzaliman operan yang menunjukkan tingkah laku yang dikawal oleh konsekuensi. Tingkah laku ini boleh diperkukuhkan melalui pengukuran positif di mana ganjaran untuk tingkah laku ini tingkah laku yang baik akan diinginkan, di mana pengukuhan negatif pula ialah penghapusan rangsangan yang tidak menyenangkan untuk menggalakkan tingkah laku. Guru menggunakan teori ini untuk mengurus tingkah laku murid dan mencipta persekitaran yang pembelajaran yang positif. Untuk kajian ini terdapat 3 objektif utama yang ingin dicapai. Objektif yang pertama ialah untuk menjelaskan konsep teori pelaziman operan Skinner, khususnya bagaimana teori ini digunakan dalam konteks pendidikan. Objektif kedua pula adalah untuk mengenal pasti amalan guru dalam mengurus tingkah laku murid di bilik darjah, sama ada melalui pengukuhan positif atau hukuman. Manakala objektif yang ketiga ialah untuk menilai kesan penggunaan pengukuhan dan hukuman terhadap disiplin serta motivasi murid. Melalui objektif-objektif ini, kajian dapat melihat keberkesanan pendekatan pelaziman operan dalam suasana pembelajaran. Seterusnya, saya akan menerangkan metodologi kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memberi fokus kepada pemahaman secara mendalam terhadap isu yang dikaji. Kaedah yang digunakan termasuk kajian keperpustakaan dan analisis dokumen seperti buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan teori pelaziman operan. Selain itu, sokongan data juga diperoleh melalui perbincangan dan podcast bersama pakar pendidikan iaitu Dr. Banu, bagi mendapatkan pandangan dan penjelasan yang lebih jelas berkaitan topik kajian. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Sekarang, kita akan melihat teori pelaziman operan Skinner. Dalam teori ini, pembentukan tingkah laku berlaku melalui 4 mekanisme utama, iaitu peneguhan positif, peneguhan negatif, hukuman positif, dan hukuman negatif. Keempat-empat mekanisme ini digunakan untuk membentuk, mengukuhkan, atau mengurangkan tingkah laku berdasarkan akibat yang diterima selepas sesuatu tindakan. Peneguhan positif merujuk kepada pemberian rangsangan yang menyenangkan seperti pujian, ganjaran, atau pengiktirafan selepas tingkah laku yang diingini ditunjukkan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kebarangkalian tingkah laku positif untuk diulang pada masa hadapan. Dalam konteks pendidikan, peneguhan positif sering digunakan untuk meningkatkan motivasi, penglibatan, dan keyakinan pelajar terhadap pembelajaran. Yang kedua, peneguhan negatif. Peneguhan ini pula melibatkan penghapusan rangsangan yang tidak menyenangkan selepas pelajar mempamerkan tingkah laku yang baik. Walaupun istilahnya negatif, peneguhan negatif tidak bertujuan untuk menghukum. Sebaliknya digunakan untuk meneguhkan tingkah laku positif melalui penghapusan rangsangan yang tidak diingini, seperti pengurangan beban tugasan atau pengecualian daripada aktiviti tertentu. Seterusnya, hukuman positif. Hukuman positif merujuk kepada penambahan rangsangan yang tidak menyenangkan, contohnya teguran lisan, amaran, atau tugasan tambahan, bagi mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini. Walaupun hukuman positif boleh berkesan dalam mengawal tingkah laku dalam masa jangka pendek, penggunaannya perlu dilaksanakan secara terkawal kerana ia berpotensi memberi kesan negatif terhadap emosi dan motivasi pelajar. Akhir sekali, hukuman negatif. Hukuman ini melibatkan penarikan atau pengurangan rangsangan yang menyenangkan seperti keistimewaan atau ganjaran, bertujuan untuk mengurangkan kebarangkalian tingkah laku negatif berulang.
Pendekatan ini dianggap lebih terkawal berbanding hukuman positif dan lebih berkesan apabila digabungkan dengan strategi peneguhan bagi memastikan perubahan tingkah laku yang lebih konsisten dan berpanjangan. Seterusnya, kami telah sediakan satu video contoh amalan guru dalam menguruskan kelas berdasarkan teori pelaziman operan Skinner. Okey, siapa yang siap awal, cikgu akan bagi kamu gula-gula. Cikgu, saya dah siap. Cikgu cek dulu ya. Bagusnya Haikal. Nah, kamu pilih gula-gula. Sama. Lepas ni, aku akan berusaha lebih lagi. Okey semua, cikgu mau kamu keluarkan latihan yang cikgu bagi kamu semalam. Kalau cikgu suruh buat kok. Kenapa boleh lupa buat? Cikgu kan dah bagi masa kamu buat. Jadi kan sudah semalam. Banyak alasan kamu ikut kan? Okey cikgu, teruskan. Sekarang kita mau datang lambat nih. Saya baru dapat cikgu. Ish, kamu ni. Semalam cikgu dengar cikgu Fatin komplain dia kamu tak masuk kelas dia. Kenapa? Dia penting tu itu. Haikal tak balik tak komplain. Lain kali jangan buat macam tu. Okey, cikgu, saya nanti saya tak sambut. Bagus. Dah pergi duduk sana. Kita masuk tau. Masuk ke kita ni semua sekecil. Saya nak tahu yang kita tak boleh. Cikgu dia ni apa dia sakit. Cikgu, tengok ni. Syafiq, sekali lagi awak bising mata main keluar dari sana. Cikgu. Seterusnya ialah amalan guru mengurus murid dalam bilik darjah. Guru boleh menggunakan beberapa konsep iaitu peneguhan positif, peneguhan negatif, hukuman positif dan juga hukuman negatif. Untuk peneguhan positif, guru boleh memberikan rangsangan yang digemari supaya tingkah laku ditingkatkan atau diulangi. Contohnya, guru boleh memberikan pelekat bintang, markah merit atau pujian lisan. Seterusnya pula ialah peneguhan negatif, iaitu guru mengambil rangsangan yang tidak digemari oleh murid supaya tingkah laku mereka ditingkatkan atau diulangi. Contohnya adalah guru memberi leteran ataupun teguran. Bagi hukuman positif pula adalah guru memberi rangsangan yang tidak digemari supaya tingkah laku dikurangkan atau dihentikan. Contohnya, guru memberikan amaran ataupun denda. Bagi hukuman negatif pula ialah guru mengambil rangsangan yang digemari supaya tingkah laku dikurangkan atau dihentikan. Contohnya, guru boleh mengambil gadget dan mengalihkan kemudahan. Seterusnya ialah peranan guru sebagai ejen pengukuhan. Guru hendaklah konsisten dan adil dalam menguatkuasakan peraturan bilik darjah agar sistem dalam bilik darjah itu tidak berubah-ubah dan murid memahami apa yang cuba disampaikan ataupun bagaimana peribadi seseorang guru. Yang kedua pula ialah menjadi model tingkah laku positif bagi membimbing murid. Seterusnya ialah podcast kami bersama Dr. Norbanu binti Mahathir Naidu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekarang anda tengah mendengar podcast SUC untuk subjek Fisiologi Pendidikan di bawah khas oleh kami Kumpulan 8. Hari ini kita akan mengupas topik yang agak penting tapi ia jarang dibincangkan oleh masyarakat dalam
umum iaitu amalan mengurus bilik darjah berdasarkan teori perzaliman operan Skinner. Bunyinya agak berat, tapi jangan risau, kita akan bawakan perbincangan ini dengan cara yang paling santai, ringkas dan mudah untuk anda faham. Baiklah, bercakap tentang teori psikologi ini tak sah kalau kita berbincang sendirian. Oleh itu, kami sangat bertuah kerana menjemput seorang pendidik yang istimewa oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tanpa membuang masa lagi, saya suka citanya berjemput Dr. Nobaino binti Mahathir Naidu untuk bersama-sama hari ini. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita terjun di topik panas ini, mungkin Doktor boleh perkenalkan diri dahulu kepada para pendengar kita. Silakan. Okey, saya Dr. Nobaino binti Mahathir Naidu. Okey, telah berkhidmat di UPSI selama 20 tahun lah. Okey, tahun ke-20. Dan saya mengajar dalam bidang pendidikan moral, karakter dan pendidikan civic. Dan pengalaman dengan guru ialah biasanya semasa latihan mengajar lah. Okey, kita boleh tengok macam mana guru menguruskan kelasnya. Terima kasih Doktor. Okey. Baiklah, saya pun tak sabar nak dengar pandangan pakar. Okey, kita teruskan dengan soalan pertama. Situasi ini sering berlaku di sekolah lah. Jika ada murid yang menunjukkan tingkah laku yang agresif seperti menjerit, bergaduh, menyentuh isu sensitif, pada pendapat doktor lah kan, sejauh mana penangguhan negatif ini benar-benar mengubah tingkah laku murid atau sekadar menekan-nekan mereka untuk patuh sementara? Itu kita kena tahu dulu peneguhan negatif ni, dia ada dua peneguhan, positif dan negatif lah. Okey, ini yang biasa yang diperkenalkan oleh Skinner melalui teori pelaziman operan. Okey, peneguhan positif ni biasanya dengan pujian dan sebagainya. Peneguhan negatif mungkin yang biasa yang cikgu lakukan ialah menjerit, marah. Dan kadang-kadang kita tengok cikgu pun ada kita tengok macam jadi kes lah, cikgu mungkin menggunakan kekerasan yang tidak disengajakan sebab masa tu dia tengah marah. So pada saya terpulang kepada guru, sebab kalau murid tu dia memang dengar peneguhan negatif tu, dia boleh, maksudnya kadang-kadang kita cakap janganlah bergerak, janganlah keluar, janganlah bising, dia tak jalan juga. Kadang-kadang guru sahaja yang tahu menguruskan murid dia, sebab contohnya masa saya pergi tengok pelajar berpraktikum kan, kadang-kadang kita ni datang sekali atau dua kali, tapi guru yang berada dekat situ, apatah lagi guru yang telah terlatih daripada Januari sampai November, dia yang berada dan dia rasa itulah cara peneguhan, asalkan dalam yang dibenarkan. Takkan sekolah langsung kita tak boleh ajar budak dengan cara yang marah tu bukan bermaksud negatif lah. Marah tu mungkin dalam budak baru lepas excited, dia balik daripada kantin, dia masuk, dia bising-bising, kita nak mulakan pengajaran, kita akan kata okey senyap semua. Okey, kita bukan marah, tapi kita buat satu peneguhan, mungkin bukan dengan yang lembut, tapi mungkin kita marah kalau budak tu bising. Tapi dalam pengurusan guru lah, kalau guru tu tadi tahu menguruskan, saya rasa negatif atau positif terpulang kepada guru. Dan kita tak boleh nak kata, mungkin kita pun boleh kita boleh pun orang kata memikir kembali tentang teori pelaziman operan ni, adakah betul-betul negatif tu semua mesti melibatkan yang terlalu ekstrim ataupun sikit je, maksudnya tidak. Ketika katakan tidak kan, tak boleh manjat, tak boleh ni, sebab saya rasa benda ni terpulang kepada guru, how dia definasikan peneguhan negatif tu. Tak semua negatif is very negatif kepada impaknya, macam tu. Maksudnya pendapat doktor, baiknya guru yang lebih memahami murid Ya, masyarakat. Guru sendiri kena uruskan. Maksudnya ini memang agak sensitif sikit, tapi wow. Okey. Bagus. Okey. Betul tu dah. Konsisten itu kunci kejayaan. Namun Doktor cakap memang mudah, tapi nak buat itu yang susah. Okey, untuk soalan yang seterusnya, pada pandangan Doktor sendiri, apakah cabaran terbesar yang dihadapi oleh seorang guru apabila mereka cuba menggunakan teknik peneguhan ini di dalam suasana bilik darjah yang sebenar? Okey, so itulah cabaran yang semua guru praktikal akan alami lah. So bila kita belajar secara teori, kita tak nampak. Ataupun kita suruh pelajar daripada rakan-rakan kita yang jadi murid, kita tak nampak. Tapi dalam realitinya sangat ketara, apatah lagi bila guru betul-betul ditempatkan. Okay, kita tak tahu, cikgu mungkin ditempatkan di sekolah bandar, luar bandar, pendalaman 1, pendalaman 2, pendalaman 3. So
bila kita kata, okey, Cikgu Danish katakan masuk dalam satu kelas, cikgu rasa itu adalah satu cabaran bagi cikgu. Budak memang tak nak dengar. Budak memang kerjanya nak main. Sebab kita ada kelas depan, belakang dan sebagainya kan. Kadang kita ada kelas campur. Macam dalam pendidikan moral, dia ada kelas campur. Kelas daripada depan dan belakang. So kalau guru merasakan bahawa kadang-kadang cikgu dia akan kata, cikgu tahu. Dia bagi tahu saya, doktor, kalau kelas depan ni saya kena buat macam ni. Peneguhannya macam ni. Sebab saya dah cuba buat secara lembut, memang budak tak boleh. Okay. So Dagit dan dia, untuk kelas depan dia akan kata, saya dah buat macam ni doktor, saya dah test dah. Dia macam test macam dia telah membuat ujian lah, okay, dalam kelas tu. Sebab tu saya rasa sama ada kalau dia rasa dekat kelas depan tu peneguhan yang seperti A ini, okay, A ini maksudnya dia masuk kelas dan dia bagi pujian, itu jalan untuk kelas tu, dia boleh teruskan. Okay. Tapi kalau kelas belakang, ada tak boleh, tak pelbagai boleh. Sebab dalam kelas belakang tu mungkin ada budak yang diam, yang boleh menumpukan. Tapi ada yang langsung nak main dan sebagainya, guru menggunakan dua pendekatan berbeza. Juga boleh terpulang kepada, sebab sekarang ni cabarannya ialah, saya dapati bahawa cabaran guru ialah, sekarang ni kita tak dapat nak tentukan bagaimanakah anak murid kita dalam kelas tu. Kita tak dapat tentukan. Okay, cabaran, mungkin orang kata, oh ajar budak bandar, tapi tak. Ajar pelajar bandar ni mungkin cara dia menjawab tu tak sama. Kan sekarang budak suka cakap, kenapa tak boleh bising? Yang penting boleh apa? Kenapa boleh? Yang boleh buat kan? So cikgu kena tangani supaya nampak pelajar tu menghormati guru. Dan kita nak ajarkan sesuatu kepada murid tersebut. Okay? Wow, pendapat doktor memang saya terlalu mendalam perasaan tu. Okey, kita teruskan soalan seterusnya. Okay. Okey, pada pendapat doktor lah kan. Bagaimana guru perlu menyusun meja dan kursi untuk menggalakkan tingkah laku yang lebih baik dalam kalangan murid? Adakah guru pernah menukar sesuatu di darjah lah jika kelakuan murid tu tidak dapat terkawal? Okay, so sekali lagi pengurusan dalam bilik darjah sesuatu yang subjektif. Okay, biasa kita belajar dalam teori ialah susunlah meja secara cantik supaya cikgu dapat kontrol kan. Tapi dalam realiti sebenar mungkin cikgu kena fikir semula lah. Sebab tu saya kata guru boleh mengandaikan, membuat perancangan, tapi dalam keadaan sebenar tu memang kelas tu ialah sebagai tempat dia menguji. Okay, uji dulu. Okay, kalau dia tukar tempat duduk, contohnya lah yang bising tu dia tukarkan kepada yang diam, mungkin yang bising akan berjalan pergi kat kawan dia balik. Okay, jadi guru kena tahu macam mana sebenarnya satu, sebab ni you all belajar psikologi. Psikologi ni cikgu kena tahu psikologi perkembangan murid dia dalam kelas. Okay, macam mana budak tu dekat level mana? Adakah budak ni budak ni mungkin pandai semua. Kita tak boleh nak tahu budak ni mungkin dia letakkan di kelas A, kita rasa budak tu semua pandai, tapi pandai tak semestinya dia tidak melakukan kesalahan. Dan budak yang bukan tak berapa pandai tidak mengatakan dia ni satu statistik yang salah lah. Mengatakan okey budak pandai biasanya tak buat perangai, kita senang nak ajar, tak. Okey, dalam realiti sebenar ada je budak pandai dia punya nakalnya lain, budak yang kurang pandai atau kompetensinya dia punya nakal dia lain. Jadi cikgu kena buat satu perancangan. Okey, pada saya buat satu perancangan. Okey, kalau saya nak masuk kelas ni, saya diberitahu oleh guru-guru, okay, kelas ni macam ni, macam ni. So, saya masuk dulu. Boleh tak? Sebab kadang-kadang suara guru dia dah cukup. Okay, untuk mengkontrol kelas yang tak perlu nak alih-alih meja pun. Okay, dan cikgu lebih senang untuk pelajar tu duduk secara dalam, yang seperti dalam peperiksaan contohnya. Senang cikgu nak bergerak dan sebagainya. Sebab dalam kumpulan tu cikgu tak nampak yang belakang dan sebagainya. So, pada saya nak susun atur meja, nak buat perancang lain dalam kelas tu, katakan itu adalah kelas yang cikgu akan guna, yang akan cikgu masuk setiap hari selama setahun. Okay, kita rasa setahun kan? Cikgu boleh rancang. Okay, macam mana saya nak buat. Saya dah belajar, kalau dari segi psikologinya, budak yang macam ni, dia kena macam ni, cikgu kena rancang. Okay, so kedudukan meja, kerusi, papan hitam, macam mana nak gerakkan, nak buat sudut belakang kat belakang tu. Okay, sekarang kita tengok kan, cikgu masuk kelas je bagi high five kat murid dan sebagainya. Terpulang kepada guru. Dalam realitinya kita nak budak bukan saja belajar, tapi bersosialisasi dan berinteraksi dalam sesuatu kelas. Cikgu kena menjadikan benda tu satu realiti. Okay? Wah, agak menarik juga jawapan doktor yang berikan tadi. Nampaknya guru-guru yang ataupun bakal guru-guru di luar sana nampaknya boleh aplikasikan cadangan doktor Bano di sebelah tadi. Baiklah, untuk soalan seterusnya doktor. Adakah doktor bersetuju bahawa penggunaan peneguhan secara konsisten dapat meningkatkan disiplin murid dalam bilik darjah? Saya setuju. Yang ni saya setuju sebab dia dah tahu dah.
Cikgu Danish kalau masuk je dalam kelas, cikgu punya style macam ni. Tak beranilah dia orang nak buat macam tu. Contohnya saya masuk kelas, saya kata saya tak nak yang orang yang pakai telefon bimbit contohnya dalam kelas di universiti. So kita dah tahu dah tu pattern. So kita buat konsisten. Jangan hari ni cikgu buat macam ni, esok cikgu buat macam ni sebab kelasnya sama. Jadi budak ni dah tahu dah. Okey, masuk je dalam kelas cikgu Danish dengan cikgu Firdaus, kita dah tahu dah. Cikgu Firdaus ni orang yang macam ni, okey dia buat lawak pada peringkat awal tapi bila masuk pengajaran, buat masuk aktiviti, cikgu Firdaus sangat tegas. Dan kita tak boleh main-main. Okey, macam mana dia nak tahu benda tu? Sebab cikgu dah menerapkan secara konsisten. Kalau tak konsisten hari ni lain, besok lain, lama budak pun confused nak buat yang mana. Okey, dan cikgu kalau nak bertegas, ni lah masanya. Sebab kalau budak tu dah tahu cikgu ni boleh buat main-main dengan cikgu ni, dia tak rasalah tu konsisten. Dan tiba-tiba cikgu berubah. Satu hari cikgu masuk, cikgu nak ubah, tak boleh. Hari pertama, cikgu dah tunjukkan siapa karakter guru yang sebenar. Okay, dalam kelas cikgu Danish tak boleh buat macam ni, tak boleh buat macam ni, boleh buat macam ni, boleh buat macam ni. The do and the don't, seorang kata. Okay, so konsisten. Supaya kita nak menerapkan tingkah laku ni, kita kena konsisten. Kita nak menerapkan tingkah laku murid kan, kita kena konsisten. Okay, tapi kalau cikgu asyik ubah, pelbagai boleh, tapi orang kata apa? Objektifnya sama. Okay, cikgu ni masuk, dia akan gunakan yang macam ni, dia akan gunakan papan ini untuk menggunakan yang ni dan dia akan start bergerak. Cikgu bukan jenis duduk depan. Itu satu konsistensi. So kalau dia dah tahu macam ni, kita tak boleh main-main. Cikgu nak orang yang tepat masa. Maksudnya lepas rehat, cikgu bagi 2 minit je. Masuk dalam kelas, cikgu nak memulakan pengajaran. Okay, consistent is very important sebab consistent lah kita nak membentuk tabiat atau tingkah laku atau yang kita panggil sebagai karakter. Okay, the product ni. Kita nak bentuk tingkah laku mestilah melalui apa yang disebut sebagai satu konsistensi. Kalau tak konsisten, berbagai-bagai, budak tak tahu cikgu ni nak apa sebenarnya. Macam tu. Okay? Agak menarik jawapan doktor ya. Boleh diaplikasikan lah guru-guru kita. Agak rasanya masa kita dah semakin suntuk sebenarnya. Okay, itu soalan yang terakhir lah kan. Apakah cadangan utama kepada guru di luar sana untuk meningkatkan kebesaran pengurusan belajar dengan menggunakan teori Skinner ini? Okay, nak cakap in detail dengan teori Skinner, saya dah kata dah, saya bukan dalam background yang sepatutnya lah pakar, tapi saya boleh tahu inilah yang dilaksanakan oleh sekolah selama 20 tahun saya turun sekolah, inilah yang dilaksanakan. Maksudnya guru akan menggunakan apa saja secara, satu ialah untuk kawalan murid, yang kedua ialah supaya budak lain tidak terganggu untuk belajar. Okay, so benda-benda ni yang akan menyebabkan kita nak gunakan teori pelaziman operan ni secara tidak langsung. Maksudnya walaupun kita kata, oh dia ni orang putih, mungkin tak. Maksudnya secara tak langsung sepanjang saya tengok memang cikgu akan menggunakan dia. Tapi mungkin dia campur dengan teori-teori yang lain. Psikologi satu, dia dah tahu murid dia ni macam mana. Okay, so dia dah nak tahu dah. Okay, peneguhan sama ada positif atau negatif sangat perlu. Sangat perlulah sebab budak kalau dia ajar tingkatan satu, dia perlu pujian. Kan, dia baru, kalau dari segi psikologi perkembangan moral tu, dari segi Kohlberg tu, dia baru nak dapatkan good boy, nice girl punya tahap. Okay, jadi dia perlu pujian tu. Okay, jadi pujilah sikit, jangan masuk dia tak pernah puji. Tak, pujian tidak semestinya dengan verbal. Dia boleh non-verbal. Okay, tepuk tangan, cakap terima kasih, ataupun dekat dia punya aktiviti kita letakkan bintang dan sebagainya. Itu juga berbagai. Cikgu have to be very, sebab cikgu yang belajar teori. Okay, tapi cikgu kena realisasikan teori itu dalam realiti. Bagaimana? It's on your creativity because you already know the concept tu kita dah tahu dah. Okay, jadi saya nak cakap cikgu Daniel, cikgu Firdaus nak gunakan bintang ke? Nak gunakan tak, mungkin tak sama. Kan mungkin tak sama. Okay, cikgu doktor, dia orang tak main dah tepuk-tepuk tangan ni. At least saya kena bagi satu barangan daripada ekor yang dia orang suka. Sebab dia orang mungkin daripada keluarga susah, dia tak dapat rasa lagi biskut tu. Jadi bagi satu ni mungkin menaikkan semangat dia orang. Cikgu tak pernah rasa pun, terima kasihlah cikgu. Okay, tapi budak pandai mungkin dia tak perlu makan. Budak pandai yang kita rasa mungkin kelas M40 atau T20, dia tak perlukan. Mungkin dia perlukan satu kad-kad yang mengatakan tahniah. Okay, buka biskut tu kan, kata percakap fortune biskut tu, dan tu ada tahniah dan sebagainya. Terpulang, sekali lagi saya rasa isi intipati yang ialah kadang-kadang teori dengan realiti kita tak dapat nak matchkan. Tapi teori akan menyebabkan kita boleh menyelesaikan masalah. Okay, kita dah tahu dah. Skinner kata kena ada peneguhan positif atau negatif. How? Cikgu kena masuk kelas. Tahu cikgu buat. Okay? Wow, satu kesimpulan yang sangat padat dan bermakna. Okay, kita pun dah telah berakhir di sini dan kita, terima kasihlah kepada Dr. Mainun atas pengkongsian yang sangat membuka minda tadi.
banyak jugalah input yang kami terima pada hari ini. Dan terima kasih jugalah kepada anda semua yang mendengar di besok podcast kumpulan 8. Jika anda seorang guru dan bakal pendidik, semoga perkongsian ini dapat menjadi inspirasi baru dalam cara anda mengurus belajar. Jangan lupa untuk amalkan tips kami. Hingga kita berjumpa lagi di episod seterusnya. Assalamualaikum. Daripada hasil dapatan podcast, kami mendapati pengukuhan positif paling berkesan dalam meningkatkan motivasi dan penlibatan murid. Seterusnya, pengukuhan negatif dan hukuman perlu digunakan secara terkawal dan beretika. Seterusnya adalah konsistensi dan kebijaksanaan guru menentukan keberkesanan pengurusan bilik darjah, dan akhir sekali, sokongan daripada pelbagai pihak membantu mengekalkan tingkah laku positif murid. Yang seterusnya adalah cadangan penambahbaikan. Berdasarkan perbincangan mengenai teori dan amalan guru dalam mengurus bilik darjah, beberapa cadangan penambahbaikan telah dikenal pasti bagi mengoptimumkan lagi aplikasi teori pelaziman operan Skinner dalam sistem pendidikan semasa. Cadangan ini dirangka untuk memantapkan lagi pengurusan tingkah laku murid agar lebih efektif dan holistik. Cadangan yang pertama ialah penambahbaikan amalan pengurusan bilik darjah melalui ekonomi token. Sistem ini merupakan aplikasi langsung prinsip Skinner di mana murid diberikan token seperti bintang, poin atau kad sebagai pengukuran serta-merta apabila menunjukkan tingkah laku positif. Dan token ini dapat ditukar dengan hadiah yang diberikan oleh guru. Cadangan yang kedua ialah latihan profesional dan pembangunan kompetensi guru. Pihak sekolah dan Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM perlu memperbanyakkan lagi latihan profesional atau Contribute Professional Development yang memfokuskan lagi kepada psikologi pendidikan. Latihan ini tidak seharusnya bersifat teori semata-mata, sebaiknya perlu memberikan pendedahan tentang teknik modifikasi tingkah laku yang praktikal. Dan cadangan yang terakhir ialah pelibatan ibu bapa dan sokongan pihak sekolah. Pihak sekolah digalakkan untuk mewujudkan kolaborasi yang erat dengan ibu bapa. Guru boleh berkongsi strategi pengukuran yang digunakan di dalam kelas agar ibu bapa boleh mempraktikkan lagi pendekatan serupa di rumah. Kesimpulan, teori pelaziman operan Skinner membantu guru mengurus bilik darjah secara sistematik melalui penggunaan pengukuhan positif dan negatif yang berperanan dalam membentuk tingkah laku murid. Di samping itu, konsistensi serta pendekatan yang bersifat mendidik amat penting bagi memastikan murid memahami peraturan yang ditetapkan serta mengekalkan motivasi dalam pembelajaran. Secara kesimpulannya, aplikasi teori pelaziman operan Skinner dalam bilik darjah dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih teratur, kondusif dan berkesan serta membantu guru membentuk tingkah laku murid secara positif dan berterusan. Sekian dari kumpulan 8 kami. Terima kasih.